Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 6 akan membentangkan tajuk berkenaan Sunan Tirmizi dan Sunan Abi Daud. Okey, seterusnya kita akan ke slide Sunan Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam Afiq bin Muhammad Anwar, nombor metrik di 183-10794. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan Bidatul Imam Al-Tirmizi. Nama sebenar Imam Tirmizi ni Imam Al-Hafiz Muhammad Ibnu Saurah Ibnu Musa Ibnu Al-Dahhak Al-Silmil Al-Tirmizi. Nama beliau sebenar. Nama gelaran beliau juga dikenali dengan Abu Isa. Beliau dilahirkan di Turmus. Tarikh lahir pada bulan Zulhijjah 209 Hijrah bersamaan 824 Masihi. Tarikh wafat beliau meninggal dunia pada 13 Rejab tahun 279 Hijrah bersamaan 892 Masihi. Okey, ciri-ciri Imam Tirmizi ni beliau seorang yang kuat daya ingatan dan pintar serta cepat menghafaz. Sehingga dikatakan setiap ilmu yang dipelajarinya tidak hilang daripada ingatannya. Dia belajar ilmu tu dia takkan hilang daripada ingatannya. Beliau seorang yang kuat daya ingatan dan pintar serta cepat menghafaz. Okey, seterusnya beliau juga seorang pemuda yang menjaga amanahnya, cekap dan bertakwa. Beliau seorang pemuda yang menjaga amanah, cekap dan bertakwa. Sebenarnya beliau juga seorang yang warak, tiqah, terpuji serta tidak sombong. Kena tidak sombong. Lepas tu Imam Tirmizi ni dia juga sentiasa beri ruang kepada ulama atas sesiapa sahaja yang berilmu untuk menegur beliau. Kalau macam beliau ada salah cakap apa semua kan, dia bagi ruang kepada ulama-ulama yang lain, ulama yang tinggi daripada dia untuk tegur. Sejak kecil lagi Imam Tirmizi ni dia seorang yang sangat cintakan ilmu. Dia sangat cintakan ilmu dan hadis. Lepas tu Imam Tirmizi ni dia seorang yang sanggup mengembara. Dia sanggup mengembara ke mana sahaja untuk mempelajari ilmu hadis. Imam Tirmizi ni dia mula belajar hadis dalam tahun 235 Hijrah. Ketika masa tu beliau umur 20 tahun. Lepas tu antara negeri yang beliau pernah melawati dalam menuntut ilmu ialah negeri yang Khurasan, Basrah, Kufah, Wasid, Baghdad, Makkah, Madinah dan Ar-Royi. Okey, seterusnya kita akan ke slide yang seterusnya. Okey, yang seterusnya kita akan ke pendidikan Imam Al-Tirmizi. Okey, Imam Al-Tirmizi ni dia dulu berguru dengan ramai guru-guru yang terkenal. Antara guru-guru yang terkenal itu ialah Al-Imam Bukhari 256 Hijrah, Muhammad bin Bashir 252 Hijrah, Utaibah bin Sa'ad Al-Madini 240 Hijrah, Ishaq bin Rahuyah 238 Hijrah, Ismail bin Musa Al-Ghazari 246 Hijrah, Ali bin Hajar 244 Hijrah, Muslim bin Al-Hujjaj 261 Hijrah dan ramai lagi. Imam Tirmizi ni menuntut ilmu, ramai lagi dengan guru terkenal. Ada lagi antara ni Imam At-Tirmizi menuntut ilmu dengan ialah dengan Al-Bukhari. Murid-murid At-Tirmizi yang terkenal, antara murid yang terkenal yang belajar dengan dia, menuntut ilmu dengan dia ialah Abu Hamid Ahmad bin Abdullah, Muhammad bin Mahbub
Abu Al-Abbas Al-Mahbubi, Ahmad bin Yusuf Al-Nasafi dan ramai lagi. Okay. Seterusnya beliau juga dapat mengkaji pendapat fuqahah daripada ahli roi, golongan ahli fikir. Antara yang beliau dapat ni lah, pendidikan yang beliau dapat, dia boleh dapat mengkaji pendapat fuqahah daripada ahli roi. Seterusnya beliau dapat mempelajari fiqh Imam Al-Malik daripada Ishaq bin Musa Al-Ansari dan Abi Mus'ab Al-Madani. Okay, yang seterusnya Imam Tirmizi dia dapat mempelajari fiqh Imam Syafi'i daripada Al-Hasan bin Muhammad Al-Zafirani dan Ar-Rabi bin Sulaiman. Okay, yang terakhir Imam At-Tirmizi dapat mempelajari fiqh Al-Hadis dengan mengkaji pendapat Ahmad Imam Hambali. Okay, yang seterusnya kita akan pergi kepada sumbangan Imam Al-Tirmizi terhadap bidang hadis. Okay, yang pertama Imam Tirmizi mengumpul hadis-hadis yang pernah diriwayatnya daripada ulama-ulama hadis yang lain. Imam Tirmizi ni dia banyak kumpul hadis-hadis yang diriwayatnya daripada ulama-ulama hadis yang lain. Yang kedua, banyak mengulas tentang istilah-istilah ilmu hadis. Dalam ilmu hadis ni ada istilah-istilahan. Beliau telah mengulas tentang istilah-istilah itu. Okay, yang ketiga, membuat istilah-istilah baru dalam pelbahagian hadis menurut kesahihan sebuah hadis. Yang keempat, mengandungi hadis sahih. Kitab beliau mengandungi hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, qarib dan muallal dengan menerangkan kelemahannya. Yang terakhir, Imam At-Tirmizi ni dia telah memasukkan lebih 3,956 buah hadis ke dalam kitab beliau. Beliau telah memasukkan 3,956 buah kitab ke dalam hadis, ke dalam kitab beliau. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yunus bin Suhaimi. Nombor metrik D18310841. Okey, saya akan terangkan berkenaan sejarah perkembangan Sunan At-Tirmizi. Okey, pertama, kitab ini dikenali oleh ulama dengan dua nama, iaitu Jami' At-Tirmizi dan Sunan At-Tirmizi. Dia ada dua nama lah, satu Jami' At-Tirmizi dan Sunan At-Tirmizi. Okey, yang kitab antara keduanya yang paling lebih dikenali ialah Jami' At-Tirmizi. Jami' At-Tirmizi lebih dikenali berbanding Sunan At-Tirmizi. Ada 6 perawi kitab Jami' At-Tirmizi, iaitu Muhammad bin Ahmad bin Mahbub, Al-Haytham bin Kulayb Asy-Syashi, Abu Zar Muhammad bin Ibrahim, Al-Hasan bin Ibrahim Al-Qattan, Ahmad bin Abdullah At-Tajir dan Abu Al-Hasan Al-Fazari. Okey. Selanjutnya, At-Tirmizi menyusun kitab jami'nya menurut bab fiqh dan diisikan dengan hadis-hadis yang sahih, hasan dan yang dhaif, dengan diterangkan darjat hadis-hadis tersebut dan sebab kedaifannya. Okey, disusun ikut bab fiqh lah. Dan ada isi-isi dalam tu hadis yang sahih, hadis hasan dan yang dhaif ada juga. Okey, seterusnya dia At-Tirmizi ini meringkaskan jalan-jalan hadis dengan jalan menyebut sebuah sanad dan mengisyaratkan kepada lainnya. Okey, dia macam jalan yang dia ada sebut sanad dan isyarat yang lainnya. Dia ringkaskan lah. Menurut Ibnu Salah, kitab Abu Isa At-Tirmizi adalah dasar untuk mengetahui hadis hasan. Dan At-Tirmizi lah orang yang mula dia gunakan istilah hadis hasan dan banyak sebut di dalam kitab jami'nya. Kitab tu juga ada mengandungi faedah fiqh dan hadis. Okey, seterusnya keistimewaan At-Tirmizi adalah
dalam mengemukakan masalah yang berhubungan dengan hadis. Okey. Dia macam beza dengan Abu Daud. Abu Daud dia bidang mengumpulkan hadis-hadis hukum yang tidak dapat dikumpul oleh orang lain. Okay, kalau yang ni dia Tirmizi ni dia kemukakan masalah yang berhubungan dengan hadis. Okey. Seterusnya meriwayatkan satu riwayat yang dhaif atau diriwayatkan oleh orang tabakat keempat, niscaya diterangkan kelemahannya. Hadis yang diriwayatkan itu adalah untuk syawahid dan mutaba'ah. Kita pun dah tahu syawahid dan mutaba'ah. Sunat ini juga mendapat perhatian ulama dan para ilmuwan untuk dilakukan sesuatu yang manfaat padanya. Okey. Itu saja daripada saya. Kita ke slide yang seterusnya. Okey, bersama saya lagi untuk metodologi penulisan Sunan At-Tirmizi. Okey, metodologi je. Sunan At-Tirmizi ini merupakan salah satu kitab hadis termasyhur hasil karya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Al-Dahhal Al-Salami At-Tirmizi. Okey, dia kitab yang masyhur lah. Okey. Dan kitab ini merupakan salah satu kitab yang tersenarai dalam Sunan Sittah. Okey, dalam kita tahu kita ada kitab Sunan Sittah yang ada 6 lah. Okey, lepas tu dia diiktiraf oleh kebanyakan ulama pada zaman tersebut. Banyak ulama iktiraf hadis ni pada zaman tersebut lah. Baik ulama dari Hijaz, Iraq dan Khurasan. Okey, seterusnya Tirmizi telah menetapkan syaratnya yang tersendiri dan setiap hadis disusun mengikut kedudukan yang telah ditetapkan oleh ulama hadis. Ulama dah tetapkan, dah susun dah kedudukan dia. Okey, dan ada syarat dia. Okey, itu saja. Kita ke slide yang seterusnya. Saya akan terangkan berkenaan syarat-syarat Imam Tirmizi. Yang pertama, memilih hadis yang boleh diamalkan dan dijadikan hujah. Tirmizi dah letakkan syarat untuk pilih hadis yang boleh diamalkan dan boleh dibuat hujah lah untuk siapa sahaja. Kerana itu dipersetujui oleh ulama besar. Ulama besar pun dah setuju dah untuk jadikan hujah dan diamalkan hadis tu. Okey, seterusnya kitab Sunan ini antara yang teristimewa di kalangan kitab-kitab hadis yang lain dengan meletakkan ulasan darjat hadis sama ada sahih, hasan dan gharib. Ini untuk memudahkan pengkaji hadis dalam menilai dan menerima suatu hadis tersebut. Kitab ni dikatakan merupakan karya pertama yang bagikan hadis kepada sahih, hasan dan dhaif. Di kitab sebelum ni dia cakap dia bagikan kepada sahih dan dhaif saja. Okey. Seterusnya segala hadis yang diamalkan oleh fuqaha tanpa mengira hadis tersebut sahih atau tidak diambil dan diguna pakai dalam kitab ni. Okey, seterusnya perawi yang paling rendah yang diriwayatkan oleh Tirmizi ialah perawi peringkat keempat, iaitu perawi yang tidak lama hidup. Dia tak lama hidup dengan gurunya, tak sempat nak habis berguru dengan dia, dan tidak terlepas daripada dikritik, dan kritikan yang dikenakan kepada mereka itu boleh menyebabkan mereka diterima atau ditolak. Ada kritikan daripada siapa lah. Dia kritik nak terima atau tolak lah hadis tu. Okey, seterusnya meriwayatkan daripada perawi yang naif, iaitu perawi di peringkat ketiga dan keempat. Beliau menjelaskan hukum hadis itu. Okey. Perawi yang naif ni iaitu perawi dia berada di peringkat ketiga dan keempat lah. Dan beliau menjelaskan hukum hadis itu. Okey, itu saja daripada saya. Okay, kita bersama sahabat saya ke slide yang seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Ashraf bin Osman. Nombor matrik saya di 18310888. Okay, saya akan menerangkan tentang kedudukan hadis-hadis Sunan Al-Tirmizi. Okay, dia ada beberapa peringkat. Dia ada 3 peringkat. Yang pertama ialah hadis sahih yang sangat tinggi nilai kesahihannya daripada hadis yang pertama
iaitu hadis yang telah ditifakkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya yang pertama ni hadis sahih yang sangat tinggi lah. Maksudnya hadis yang sangat tinggi, nilai kesahihannya yang telah ditifakkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Okey, yang kedua, diikuti hadis yang kurang martabat kesahihannya daripada hadis. Kemudian hadis yang diriwayatkan itu menjadi dalil dalam masalah yang pertama, iaitu hadis yang menurut syarat Abi Daud dan An-Nasa'i. Okay, maksudnya yang kedua adalah hadis yang kurang martabat kesahihannya, yang kesahihannya kurang daripada hadis yang diriwayatkan itu menjadi dalil. Maksudnya yang diriwayatkan itu menjadi dalil dalam masalah menurut syarat Abi Daud dan An-Nasa'i. Okay, yang terakhir ialah hadis yang telah diamalkan oleh para fuqaha, sama ada hadis tersebut sahih atau tidak. Ini dapat dengan pasti bahawa syarat utama yang digunakan ini ialah hadis yang diriwayatkan itu mestilah hadis yang diamalkan. Maksudnya yang akhir ni adalah hadis yang diamalkan oleh para fuqaha. Sama ada hadis itu sahih atau tidak, ia dikenal pasti bahawa syarat yang utama digunakan ialah hadis yang diriwayatkan mestilah yang diamalkan. Maksudnya hadis yang kalau mereka mengenal pasti hadis tersebut dan meriwayatkan hadis yang diamalkan oleh mereka. Okay. Secara keseluruhannya daripada metodologi yang digunakan oleh Imam Tirmizi ini dalam sunnah ini, dapat dikenal pasti bahawa syarat utama yang digunakan oleh beliau dalam pengumpulan hadis dalam sahih ini ialah hadis yang diriwayatkan itu mestilah hadis yang diamalkan, tidak kira hadis sahih, hasan atau dhaif. Seterusnya kita pergi kepada pandangan ulama terhadap Imam Al-Tirmizi dari segi kritikan. Okay, yang pertama adalah sebahagian daripada hadis-hadis dalam Sunnah At-Tirmizi telah mendapat kritikan daripada ilmuwan yang lain. Antaranya adalah Ibnu Jauzi, Ibni Taimiyah dan anak muridnya Al-Dahab. Mereka telah mengkritik 30 buah hadis yang didapati dalam sunnah ini adalah hadis maudhu'. Namun begitu, kritikan ini telah mendapat tangan daripada Al-Hafiz Jalal Al-Din Al-Suyuti. Okay, maksudnya ada setengah ilmuwan yang lain telah mengkritik Sunan Al-Tirmizi, iaitu yang ada 3 orang tadi tu, Ibnu Jauzi dan Ibni Taimiyah dan anak muridnya Ad-Dahab. Mereka ni telah mengkritik 30 hadis yang mengatakan didapati sunan ini adalah sunan hadis maudhu'i. Okey. Tetapi mereka ini mendapat tentangan daripada Al-Hafiz Jalal Al-Din Al-Suyuti. Okey, yang kedua, kebanyakan hadis yang berada pada darjat yang rendah itu terisi dalam bab al-fada'il, dan ia bukanlah sesuatu yang pelik kerana tiada seorang pun di antara ilmuwan besar ini yang akan meriwayatkan hadis maudhu' kecuali dengan dinyatakan secara jelas. Jelas di sini bahawa walaupun Ibnu Jauzi dan yang lainnya menganggap bahawa ia adalah maudhu', tetapi ia tidak bagi Imam Al-Tirmizi. Maksudnya hadis yang berada pada darjat yang rendah, maksudnya yang kedudukan yang rendah, terisi dalam bab al-fada'il, dan bukanlah suatu yang pelik kerana tiada seorang pun yang ilmuwan besar ataupun ulama yang meriwayatkan hadis maudhu' kecuali dinyatakan dengan jelas, dinyatakan dengan secara jelas. Dan bahawa walaupun Bini Al-Jauzi yang lainnya menganggap bahawa ia adalah hadis maudhu', tapi bagi Imam Al-Tirmizi ia bukan hadis maudhu'. Okey, bersama saya lagi. Okey, seterusnya kita akan ke beliau data Imam Abu Daud. Okey. Nama sebenar Abu Daud ni Sulaiman bin Al-Ashad bin Ishaq bin Bashir Al-Azdi bin Al-Azdi Al-Sijistani. Nama sebenar beliau. Abu Daud ni dia merupakan seorang muhaddis di Basrah Sijistani yang lebih dikenali dalam kalangan ulama hadis dengan nama Abu Daud.
Beliau dilahirkan di dilahirkan di sebuah kampung yang bernama di Sijistan, Afghanistan. Sebuah kampung yang terletak di antara Khurasan dan Kirman yang termasuk dalam India. Tarikh lahir pada tahun 202 Hijrah bersamaan 817 Masihi. Okey, tarikh wafat Imam Abu Dawud ni hari Jumaat 16 Syawal tahun 275 Hijrah bersamaan 889 Masihi. Okey. Sebenarnya kita akan ke ciri-ciri beliau. Beliau merupakan mujtahid yang disegani masyarakat antarabangsa. Imam Abu Dawud ni memiliki sifat dan perwatakan yang terpuji, mulia dan dihormati. Walaupun beliau seorang ulama yang disegani, namun beliau bersifat pemalu, sentiasa menjauhkan diri daripada perkara syubhat, soleh, zuhud dan warok dalam segala tindakan serta kuat beribadat. Sejak kecil beliau ni telah bergaul banyak dengan ulama dan berbincang dengan mereka. Imam Abu Dawud ni bukan sahaja faqih dalam bidang hadis, malah dia mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang Al-Quran, kesusastraan Arab dan tata bahasa Arab. Okay. Imam Abu Dawud ni juga gemar mengembara, khasnya untuk mencari dan mendalami ilmu pengetahuan. Antara tempat yang beliau kunjungi seperti Hijaz, Syam, Mesir, Iraq, Jazirah, Khurasan dan sebagainya. Okay. Beliau banyak telah menerima hadis daripada ramai ulama, antaranya Imam Ahmad bin Ibnu Hanbal, Abu Zakaria Yahya ibnul Mu'in, Uthman ibnu Abu Shaybah serta Qutaibah ibnu Sa'id di Basrah. Penduduk kota sangat mengenali tingkah lakunya. Beliau juga memiliki sifat lemah lembut, tegas dan tidak mengambil mudah terhadap persoalan yang berkaitan dengan agama. Okay. Beliau juga tidak akan bertolak ansur dalam ilmu agama walaupun berhadapan dengan pembesar atau pemerintah. Seterusnya kita akan ke slide pendidikan Abu Dawud. Abu Dawud ni dia seorang yang dapat menguasai pelbagai disiplin ilmu daripada para ulama pada zamannya, terutamanya dalam bidang hadis dan fiqh. Beliau juga memperoleh anugerah kekuatan daya ingatan. Beliau layak menerima gelaran Al-Hafiz, Al-Azim dan Al-Faqih daripada ulama seluruh dunia. Okay. Pada mulanya Imam Abu Dawud ni dia memulakan pengembaraan ke Baghdad, Iraq untuk menuntut ilmu. Antara gurunya yang terkenal di sana ialah Ahmad bin Hanbal. Setelah itu pada tahun 221 Hijrah beliau pergi ke Kufrah dan menuntut ilmu dengan Al-Hasan bin Al-Rabi dan Ahmad bin Yunus. Okay, seterusnya beliau ke Basrah dan berguru dengan beberapa ulama yang terkenal. Itu antara ulama yang terkenal itu adalah Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja, Abu Al-Walid Al-Tayalisi dan Musa bin Ismail. Okay. Selepas beliau ke Basrah, beliau menuju ke Syam, antaranya Damsyik, Hims dan Halab. Itu beliau berguru dengan Ar-Rabi bin Nafi, Yazid bin Abdul Rabah dan Hisham bin Ammar. Pada masa sama beliau juga turut mengembara ke Haran
dalam usaha menyempurnakan pengajiannya. Okey, Imam Abu Daud ni juga dia turut mengunjungi Hijaz di Mekah sambil beliau mengerjakan haji. Beliau telah berguru dengan Al-Qanabi dan Sulaiman bin Harb. Lepas tu tidak lama kemudian beliau pula mengembara ke Mesir dan sempat berguru dengan Ahmad bin Saleh. Beliau meneruskan pengembaraannya ke Khurasan iaitu Nisabur dan Balak untuk berguru dengan Ishaq bin Rohawahi dan Qutaibah bin Sa'id yang juga merupakan guru Imam Al-Nasai. Sebab itu beliau kembali ke Iraq untuk pengembaraan ke Khurasan dan Basrah dan akhirnya meninggal dunia di sana. Abu Daud ni dia juga dapat menguasai beberapa ilmu. Antara ilmu yang dia dapat ialah ilmu hadis. Kepakaran beliau juga dapat dilihat dari segi penyusunan sunannya. Beliau dapat membezakan kedudukan hadis dan mengetahui kelemahannya serta mahir dalam selok-belok matan dan sanad hadis. Terbukti apabila anak muridnya Muhammad bin Makhlad Darwi mengatakan bahawa Imam Abu Daud telah menghafal 100,000 buah hadis dengan baik. Seterusnya maafkan saya. Seterusnya dia juga dapat menguasai ilmu al-jarwah, al-jah wal al-tadil. Ilmu ilmu al-jah wa al-tadil ialah ilmu yang berkaitan dengan mencela dan keadilan perawi hadis. Abu Daud juga dapat menguasai ilmu ini kerana beliau pernah berguru dengan pakar-pakar kritikan rijal hadis iaitu Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan Ibnu Al-Madini. Dengan itu tidak ada keraguan bagi beliau dapat mewarisi ilmu tentang kedudukan perawi hadis yang dikuasai oleh gurunya itu. Okey. Beliau membuat kritikan terhadap perawi hadis berdasarkan ketinggian ilmunya dan kepakaran yang tiada tandinginya. Okey. Selain itu Abu Daud juga mampu meletakkan taraf dan kategori sama adil tuqah dan atau daif kepada seseorang perawi berdasarkan kajian. Selain itu, Abu Daud dia juga dapat menguasai ilmu ilal hadis serta dapat mencari kecacatan dan kelemahan yang terdapat pada sesebuah riwayat. Kerana hal ini dalam sunannya yang memaparkan kebolehan beliau mencukir kecacatan yang tersirat pada sesebuah hadis. Ilmu fiqh juga merupakan salah satu ilmu yang dapat dikuasai oleh Abu Daud. Selaras dengan tujuan penghasilan Sunan Abu Daud yang disusun berdasarkan isu fiqh. Sebenarnya kaedah ini amat sesuai digunakan oleh hakim, mujtahid, al-Qadi dalam menyelesaikan beberapa isu berkaitan hukum hakam. Antara murid beliau Imam bin Hanbal. Beliau antara murid Imam bin Hanbal yang pintar. Dalam itu beliau sering mengemukakan persoalan fiqh yang rumit dan terperinci tentang beberapa perkara asas dan cabang hukum. Kepakaran beliau sebagai ahli fiqh terbukti melalui sunannya dapat pengiktirafan ulama. Okey, seterusnya kita akan ke slide yang seterusnya ya. Seterusnya kita akan ke slide guru-guru Imam Abu Daud. Okey, Abu Daud ini dia telah berhijrah ke beberapa buah negara semata-mata untuk menuntut ilmu dengan gurunya. Lepas tu Abu Daud dia telah berhijrah ke Baghdad untuk menuntut ilmu dengan gurunya iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Lepas tu beliau berhijrah ke Kufrah dan berguru dengan Al-Hasan bin Ar-Rabi Al-Burani dan Ahmad bin Yunus Al-Yarbu'i. Lepas tu beliau berhijrah ke Basrah dan berguru dengan 4 orang guru iaitu Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja, Abu Al-Walid Al-Tayalisi dan Musa bin Ismail. Seterusnya beliau Abu Daud ni dia berhijrah ke Damsyik pula dan berguru dengan Hisham bin Ammar dan Safwan bin Saleh.
Abu Daud berhijrah pula ke Hims dan berguru dengan Yazid bin Abdul Rabah. Lepas tu guru beliau yang seterusnya Abu Taubah Ar-Rabi bin Nafi. Guru ni dia duduk dekat Halab. Lepas tu beliau ke Haran pula untuk berguru dengan Abu Ja'far bin Ahmad bin Shu'aib. Lepas tu beliau ke Mekah untuk berguru dengan Al-Qanabi dan Sulaiman Hab. Beliau ke Mesir pula untuk menuntut ilmu dengan Ahmad bin Saleh. Seterusnya beliau ke Naisabur, Harah dan Balak di Karasam semata-mata untuk mencari ilmu dan berguru dengan Ishaq bin Rawahih dan Utaibah bin Sa'id. Itu antara guru-guru Imam Abu Daud yang terkenal lah. Okay, seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya untuk slide yang seterusnya. Perkembangan keilmuan Abu Daud. Okay, perkembangan dia bermula dari keluarga beliau adalah keluarga yang terdidik dalam kecintaan terhadap hadis-hadis Rasulullah dan ilmu-ilmunya. Dari keluarga dia lagi dia dah ada sifat nak dalam buat hadis ni, ada cinta akan hadis ni. Bapa beliau merupakan seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Ahmad bin Zaid. Okey, seterusnya dan ada saudaranya juga seorang yang tekun dalam mempelajari ilmu hadis dan ilmu-ilmunya juga. Dan merupakan teman perjalanan beliau untuk dalam mempelajari hadis dari para ulama ahli hadis. Dia macam orang sekeliling dia, macam saudara dia pun rajin juga dalam hadis ni. Dia pun jadi terikut lah. Ada aura positif kat situ. Untuk kita ikut sekali. Okay. Sebenarnya motivasi dan semangat yang tinggi serta kecintaan beliau sejak kecil terhadap ilmu-ilmu hadis. Dia berkembang dari kecil lah. Dari kecil dah dia diajarkan dan ada cinta akan hadis tu. Ada semangat dia nak cari hadis tu. Okay. Sehingga beliau mengadakan ekspedisi iaitu Ar-Rihlah dalam mencari ilmu sebelum genap berusia 18 tahun. Okey. Dan beliau memulai perjalanannya ke Baghdad iaitu Iraq pada tahun 220 Hijrah. Dan dapat menyaksikan kematian Imam Affan bin Muslim. Seterusnya dia mulai perjalanan ke Baghdad tu ketika umur beliau lebih kurang 20 tahun lah. Okay. Setelah beliau masuk ke kota Baghdad pada tahun 221 Hijrah, beliau diminta oleh Amir Abu Ahmad Al-Muwaffaq untuk tinggal dan menetap di Basrah. Yang telah kehilangan penduduk kerana gangguan puak Zons. Dan beliau menerimanya agar dengan kehadirannya bandar yang kehilangan penduduk itu diduduki semula oleh para pelajar dari Sajana. Sebab apa dia cari hadis kan. Mungkin kalau dia ada kat situ, dia ada kat Basrah tu, mungkin ada para pelajar dari universiti lain ke, Sajana ke, pelajar suka mendengar ke, nak datang untuk hadis kan. Untuk dapatkan hadis kat dia kan. Untuk belajar hadis lah. Okay, seterusnya pada tahun 221 Hijrah beliau datang ke Kufah dan mengambil hadis dari Al-Hafiz Al-Hasan bin Rabi' Al-Bajali dan Al-Hafiz Ahmad bin Abdullah bin Yunus Al-Yarbuyi. Mereka berdua termasuk dalam gurunya Imam Muslim. Okay, pada tahun 224 Hijrah beliau pergi ke Himshi dan mengambil hadis dari Imam Hawayah bin Shuraih Al-Himshi. Dia ambil hadis daripada orang. Dia berhijrah, dia ambil hadis dari imam-imam lah. Okay, lepas tu dia berhijrah ke Mesir dan mengambil hadis dari Ahmad bin Salih At-Tabari. Okay, kemudian sekali beliau ni tidak berhenti mencari ilmu di negeri-negeri tersebut. Bahkan seringkali mengembara ke Baghdad
selalu pergi ke Baghdad lah untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal di sana dan menerima serta menimba ilmu darinya. Dia dapat lihat dia ni rajin untuk berhijrah sana sini kan, untuk mencari suatu apa yang diinginkan. Okey, itu saja daripada saya. Sumbangan dan karya yang ada Imam Abu Dawud. Okey, iaitu banyak. Dia merupakan seorang imam yang turut menyumbang ke arah perkembangan ilmu hadis. Dia banyak menghasilkan karya-karya yang bernilai yang diwarisi turun-temurun sehingga ke hari inilah. Okay. Beliau juga banyak menghasilkan karya yang bercetak dan yang masih di dalam bentuk manuskrip. Dia ada yang bercetak dan ada dalam manuskrip. Antara karya yang dicetak adalah Sunan Abu Daud yang kita akan bentang ni, yang kami sedang bentang. Sunan Abu Daud, iaitu Al-Marasil, Al-Masail, dan ada banyak lagi lah. Okey, seterusnya karya yang masih dalam bentuk manuskrip adalah kitab Az-Zuhdi. Okey, terdapat juga hasil karya beliau yang tidak dapat dikesan atau ianya sudah hilang, iaitu Musnad, Hadis Malik, Al-Nasih wa Al-Mansuh, Dalail Al-Nubuwah, dan ada banyak lagi. Ini karya yang tak dapat dikesan, tak dijumpai lah. Okey, itu saja daripada saya. Metod penyusunan Abu Daud. Imam Abu Daud telah mengambil masa selama 20 tahun. 20 tahun untuk menyiapkan sunannya, iaitu dengan membuat saringan sebanyak 500,000 himpunan hadis. Okey, berdasarkan daripada jumlah tersebut, hanya 4,800 buah hadis sahaja yang dimuatkan di dalam sunannya, yang mana 600 buah hadis bertaraf sahih dan yang selebihnya bertaraf menyamai sahih dan hampir kepada sahih. Okey, beliau tidak memasukkan di dalam sunannya hadis yang tidak diterima secara sepakat oleh majoriti ulama. Dia tak masukkan dalam sunannya yang ulama tak ada sepakat pun. Ulama tak sepakat lah. Okey, seterusnya menyusun sunannya berdasarkan permasalahan fiqh, iaitu memulakannya dengan isu yang berkaitan dengan ibadat. Okey, dia mulakan dengan ibadat dululah, seperti bab bersuci dan solat. Okey, seterusnya menyusun kitabnya secara khusus yang hanya memuat hadis-hadis hukum dan sunnah-sunnah yang berkaitan hukum. Macam yang kita tahu ni, hadis hukum dan sunnah-sunnah yang berkaitan hukum. Okey, seterusnya beliau memasukkan juga hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif yang tidak terlalu lemah, dan hadis yang tidak disepakati oleh para imam untuk ditinggalkannya. Antara hadis, dia ada juga masuk hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif yang tak terlalu lemah lah, dan hadis yang tak ada sepakat oleh imam untuk ditinggalkannya. Hadis-hadis yang sangat lemah telah dinyatakan kelemahannya dalam kitab beliau. Hadis lemah ada dinyatakan dalam kitab dia. Abu Daud menyusun sunannya berdasarkan masalah fiqh, mana beliau menyusunnya bermula dengan topik terpenting bagi seorang mukallaf. Antaranya berkaitan dengan ibadat, taharah dan solat tadi. Ada yang tadi. Okey, itu saja daripada saya mengenai metod penyusunan Abu Daud. Kalau tak faham nanti bolehlah tanya, saya cuba jawab mana yang saya mampu lah. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita pergi kepada jumlah hadis Sunan Abu Daud. Okey, Sunan Abu Daud itu Abu Daud memuat hadis sebanyak 4,800 buah hadis. Namun sebagai ulama ada yang menghitungnya sebanyak 5,274 buah hadis. Perbezaan jumlah ini sebabkan bahawa sebahagian orang yang menghitungnya memandang sebuah hadis yang diulang-ulang sebagai satu hadis, namun yang lain menganggapnya sebagai 2 hadis atau lebih. Okey, maksudnya kat sini Sunan Abu Daud ni
hadis dia ada sebanyak 4,800 buah hadis. Namun ada sebahagian para ulama yang menghitungnya ada sebanyak 5,274 hadis. Sebab apa? Ada perbezaan, ada yang mengatakan 4,800, ada mengatakan 5,274. Ada perbezaan yang mengatakan ia disebabkan bahawa sebahagian orang yang menghitungnya memandang sebuah hadis yang diulang-ulang. Maksudnya mereka ini macam melihat satu hadis tapi diulang-ulang. Tapi ada juga yang menganggapnya sebagai 2 hadis atau lebih. Okey. Abu Daud membahagikan kitab sunannya menjadi beberapa kitab, dan tiap-tiap kitab dibahagi pula ke dalam beberapa bab. Jumlah kitab sebanyak 35 buah. Di antaranya adalah ada 3 kitab yang tidak dibahagi ke dalam bab-bab. Jumlah bab adalah sebanyak 1,871 buah bab. Abu Daud ni telah membahagikan ataupun menyusunkan hadis sunannya kepada beberapa kitab. Dan tiap-tiap kitab itu dibahagi pula kepada beberapa bab. Kitab ni adalah 35 buah kitab, dan antaranya ada 3 kitab yang tidak dibahagikan ke dalam bab-bab. Maksudnya ada 35 kitab dan ada 3 kitab yang tidak dibahagikan mengikut bab-bab. Dan jumlah bab yang ada di dalam kitab tersebut adalah 1,871 buah bab. Kritikan terhadap Sunan Abu Daud. Dia terbagi kepada 3 pendapat. Pendapat yang pertama ialah menyatakan bahawa hadis yang didiamkan oleh Imam Abu Daud merupakan hadis yang masih dalam kedudukan hasan dan mungkin bertaraf sahih. Hadis itu juga tidak akan turun dari darjah hasan. Maksudnya yang pendapat yang pertama ni, Imam Abu Daud apabila ia mendiamkan diri, bermakna hadis adalah dalam kedudukan hasan dan mungkin bertaraf sahih, dan juga tidak akan turun dari darjat hasan. Maksudnya hadis itu tidak akan turun dari darjat hasan. Pendapat ini didukung oleh beberapa ulama hadis, antaranya Ibnu Mandah, Ibnu As-Sakan, Ibnu Abdul Bar, Ibnu Salah As-Silafi dan Munziri. Pendapat yang kedua pula menyatakan bahawa ada hadis yang didiamkan oleh Imam Abu Daud sebagai hadis dhaif. Namun begitu, hadis tersebut dihukumkan sebagai hasan. Sekiranya ada di antara ulama hadis yang membuktikan kedudukan hadis tersebut sebagai dhaif, maka hadis tersebut akan diterima sebagai dhaif. Yang pendapat kedua pula menyatakan hadis yang didiamkan oleh Abu Daud sebagai hadis dhaif, tetapi hadis tersebut dihukumkan sebagai hasan. Ada di antara ulama juga yang membuktikan kedudukan hadis tersebut sebagai dhaif, tetapi maka hadis tersebut akan diterima sebagai dhaif. Maksudnya ada yang setengah ulama membuktikan kedudukan hadis tersebut sebagai dhaif, maka hadis tersebut akan diterima sebagai dhaif. Pendapat yang ketiga, At-Tirmizi ada menyebut di antara kelemahan kitab Sunan Abu Daud adalah berkenaan dengan rawinya. Imam Abu Daud tidak akan memakai perawi yang matruk, namun masih terdapat dalam Sunan Abu Daud rawi yang munkar. Maksudnya dalam pendapat yang ketiga ni, Imam Tirmizi menyebut antara kelemahan-kelemahan kitab Sunan Abu Daud ni ada berkenaan dengan rawinya, yang mengatakan Abu Daud tidak memakai perawi yang matruk, namun masih terdapat dalam Sunan Abu Daud rawi yang munkar. Maksudnya ada Abu Daud tidak memakai perawi yang matruk, dan ada masih dapat perawi yang munkar. Yang terakhir kita pergi kepada pujian terhadap Imam Abu Daud. Yang tadi pujian dari pandangan ulama. Ini pujian terhadap Imam Abu Daud. Yang pertama adalah menurut para ulama, mereka bersetuju dengan sebulat suara mengenai kemampuan Imam Abu Daud, yang mana beliau adalah seorang yang boleh dipercayai, hebat, jujur, setia dan tepat dalam periwayatan hadisnya. Maksudnya para ulama mereka bersetuju, dan
sebulat suara dengan kemampuan Abu Daud yang mengatakan beliau adalah seorang yang boleh dipercayai, hebat, jujur dan setia dan tepat dalam periwayatan hadisnya. Yang kedua, seorang periwayat hadis, pengumpul dan penyusun hadis yang baik, malah seorang ahli hukum dan pengkritik yang baik. Yang kedua adalah beliau adalah seorang periwayat hadis yang pengumpul dan penyusun hadis yang baik, malah seorang ahli hukum dan pengkritik yang baik. Beliau sangat baik dalam pengkritik. Yang ketiga adalah para ulama juga memujinya, yang menyifatkannya sebagai hafiz, yang mana beliau telah memiliki keluasan ilmu dan kefahaman dalam ilmu hadis. Yang ketiga adalah para ulama juga memuji beliau kerana menyifatkannya sebagai hafiz, yang mana beliau adalah memiliki keluasan ilmu, maksudnya banyak ilmu-ilmu yang Imam Abu Daud telah pelajari dalam dan kefahaman dalam ilmu hadis. Yang terakhir adalah beliau juga mendapat pujian dari beberapa ulama yang masyhur dan terkenal sebagai isu dan susunan di dalam kitab Sunan Abu Daud. Yang terakhir ini adalah mendapat pujian daripada ulama-ulama yang masyhur, maksudnya ulama-ulama yang terkenal yang mengenai isu-isu dan susunannya di dalam kitab-kitab Sunan Abu Daud. Sekian, terima kasih.